الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Firman Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, sebelum kita mula ni, istaghfiru rabbakum. Dalam ayat Quran kata istighfarlah, minta ampunlah kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk cara apa sekalipun. Okey, istighfar kepada Allah, minta taubat kepada Allah. Sebab setiap Bani Adam khata' adalah membuat dosa. Wa khairul khata', dan sebaik-baik daripada kalangan orang yang berdosa ni adalah at-tawwabun, adalah orang-orang yang meminta ampun. Okay? Bukan sahaja kita meminta ampun kepada Allah, kita juga kena meminta ampun sesama manusia. Sebab dosa ni dia terbahagi kepada dua. Pertama sekali dosa dengan Allah, kedua dosa dengan makhluk. Dosa dengan Allah ni alhamdulillah selesai, kita istighfar dan selesai. Tetapi yang lebih susah ni adalah dosa kita dengan manusia. Sebab apa? Sebab kita kena pergi depan dia, kita kena rendahkan diri kita, kita mohon ampun atas apa sekali kesalahan sekalipun. Walaupun kesalahan itu telah berlalu berpuluhan tahun ataupun bertahun-tahun, berbulan-bulan. Jadi tidak ada cara lain. Kita ambil hak dia. Masa muda-muda dulu kan, kita ambil hak dia. Yang benda tu bukan kita punya, tapi kita ambil dia barang ataupun dia punya duit dan sebagainya. Mintalah ampun sebanyak mana sekalipun. Mintalah orang syekh mana pun yang tolong minta, syekh tolonglah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan saya kepada si fulan. Tak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melainkan dengan cara apa? Dengan kita meminta ampun kepada si fulan tersebut dan kita kembalikan balik hak dia. Jadi itu dia. Allah Subhanahu wa taala suruh kita beristighfar, istaghfiru rabbakum. Kenapa? Innahu kana ghaffara. Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha memberi keampunan. Yursilis sama alaikum midrara. Allah Ta'ala akan menurunkan hujan. Asbab orang turunnya hujan ni antara ni adalah istighfar, tuan-tuan. Minggu lepas minggu ni kalau baik kan, tu istighfar, tuan-tuan, tu kan. Inna kabus sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin. Allah Ta'ala akan tambahkan kita punya harta, kekayaan kita, wa banin, dan juga anak-anak, dengan asbab istighfar bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin adin, dan Allah Ta'ala akan berikan kita ni mahligai-mahligai di syurga. Jannatin, itu habuan kita di akhirat nanti. Wa anhar, dan juga sungai-sungai yang mengalir di dalam syurga. Jadi tuan-tuan, istighfar ini adalah satu benda yang menjadi garam dalam ibadah kita. Kadang-kadang kita tak tahu kenapa kita ni malas nak beribadah. Termasuklah hari ini saya ni kan. Kenapalah malam tadi susah sangat nak bangun. Saya lah tu. Kan kita dah pasang dah alarm tu, handphone letak dekat luar pula tak terbangun, tuan-tuan. Asbab itu kan nak salahkan handphone tu, salah kita sebenarnya. Salah kita, tuan-tuan. Okay. Jadi itulah dia. Kerana istighfar ni Allah jadikan dia sebagai garam dalam ibadah kita, yang menyebabkan bila kita beribadah, ibadah tu jadi lazat. Macam makanan kan, orang letak garam sedikit je, tetapi kerana yang sedikit itu, kita rasa setiap ibadah kita itu sedap, mudah, dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, setiap kali ibadah kita nak melakukan apa sahaja sekalipun, kita nak makan, kita nak keluar daripada rumah, apa lagi, kita nak basuh baju, mulakan dengan istighfar. Jadi tuan-tuan, insya-Allah hari ini pertama kali ni lah saya membawa kuliah subuh. Okay.
Jadi insyaAllah bertepatan dengan kita punya hari 21. Okay. Tuan-tuan malam tadi Qiyamul Lail ada nampak apa-apa tak? Air boku kau buka peti ais nak punya tanda kan. Tak puas hati ni dah malam 21 dah ni kan. Buka peti ais nak dapat tu punya mukjizat tu. Ke ada nampak pokok-pokok ke tuan-tuan? Tak ada. Kira bukan malam ni kan ni. Alhamdulillah. Saya tak bangun tadi, bangun lambat kan. Moga yang akan datang lah. Jadi kalau kita jumpa dah tuan-tuan, alhamdulillah. Itu satu nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala tak berikan kepada semua orang. Tak semua orang Allah Taala berikan dia peluang, Allah Taala berikan dia kekuatan untuk bangun malam. Okay? Sebab bangun malam ni Allah Subhanahu Wa Taala dia rekodkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhal muzammil, mudassir. Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir lain. Itu ayat untuk bangun berdakwah. Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Qumil laila illa qalila, bangunlah malam walaupun sedikit. Sedikit itu bukanlah maksudnya 2 rakaat tuan-tuan. Sedikit itu adalah sebahagian daripada malam. Jangan dibangun pukul 4, 2 rakaat sahaja, tak berbalik lah tuan-tuan kan. Wahai orang yang muslimut, jangan kata saya tak muslimut, apa pandai. Wahai orang yang tidur, yang nyenyak tidur ni, kenapa diibaratkan sebagai selimut? Satu yang kisah Nabi SAW tu. Yang kedua, sebab selimut ni, bila kita selimut, kita selesa. Bila kita selesa, kita susah nak bangun. Allah Ta'ala tahu nak bangun ni bukan satu perkara yang mudah. Jadi kerana itu bukan perkara yang mudah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi ganjaran yang lebih. Qumil laila illa qalila aw zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Jadi ibadah utama pada bulan puasa ni adalah kita menunaikan Qiyamul Lail. Kita tahu Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Kenapa? Sebab kita dah dengar semalam atau kemarin, Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, pada malam nuzul Al-Quran. Akan tetapi yang sebaik-baik ibadah dalam bulan Ramadan ini adalah Qiyamul Lail. Sebab apa dalam ayat tadi disebut Qumil laila illa qalila aw zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Allah Ta'ala kata, dirikanlah Qiyamul Lail dahulu, dirikanlah solat malam dahulu, barulah Allah Ta'ala kata warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartilnya. Qiyam dahulu, barulah diselagi dengan Al-Quran. Menunjukkan betapa pentingnya Qiyamul Lail ni. Nabi SAW dalam satu hadis, bila sampai Ashrul Awakhir min Ramadan, bila sampai 10 yang terakhir pada bulan Ramadan ni, Nabi buat apa tuan-tuan? Nabi asingkan tempat tidur dia. Sebab apa? Bila asing tempat tidur ni, kita senang untuk bangun, untuk bangun malam. Apa lagi yang Nabi buat? Wa al-qadha ahlah, Nabi bangunkan keluarganya, anak-anaknya, ajak sekali pergi surau Jamaliyah. Buat apa tuan-tuan? Qiyamul Lail. Qiyamul Lail dekat surau Jamaliyah. Surau kita ada, alhamdulillah. Pada bulan puasa ni ada Qiyamul Lailnya. Dan ada kelebihan yang lain, saya akan sebut nanti. Apa lagi Nabi seorang-seorang kata? Wasyadda izarahu, dan Nabi SAW mengetatkan ataupun menguatkan ikatan kainnya. Izarahu,
Apa maksudnya tuan-tuan? Nabi SAW bila dah sampai 10 akhir Ramadan ini makin kuat dia beribadah. Tapi kita ni lain sikit. Kita tu awal Ramadan tu kita ikat tu sampai sunat pun. Kan? Kalau apa tu? Tarawih tu kita lah yang paling juara. Penuh. Surau jemaah yang sampai ke jalan. Contoh. Kan? Bunyilah kita bersemangat nak masuk bulan puasa tu. Penuh, semua masjid penuh. Kan? Masuk je pagi Ramadan tu kita baca Al-Quran. Terus buka Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Tuan-tuan, itu tu benda yang baik. Tetapi saya nak tanya, yang kain yang kuek tu dah longgar ke dah londeh ke dah terlacut tuan-tuan sekarang ni? Agak-agak lah kan, kita dah masuk ke hari ke-21 ni, agak-agak dah terlacut parah mana dah? Ada yang terlacut parah pinggang lagi, okey lah kan? Ada yang terlacut sampai lutut ke tuan-tuan? Kalau dah terlacut tu tarik balik tuan-tuan. Tarik balik, ikat. Ikat kuat-kuat. Sebab Nabi SAW kata, bila 10 terakhir ni, itulah perlumbaan yang sebenar. Itulah kita punya turning point kita tuan-tuan. Kalau orang nak berlari tu, yang meletup tu, yang tembak meletup tu, tiba 20 Ramadan. Itu memang kita nak pecut. Kalau lagi kalau 8 pusingan tu kan, yang round pertama dia perlahan kan, round kedua perlahan lagi. Dah yang round yang dah akhir tu kan, tuan agak-agak dia perlahan lagi kau. Tak. Dia nak pecut tu. Dia nak pecut, dia nak menang tu. Jadi kena laju. Tuan-tuan bayangkanlah kalau Lailatul Qadar itu jatuh pada awal Ramadan, agak-agak akhir Ramadan, kita beribadah ke tidak? Kan? Saja diletakkan. Okey, ataupun ada sebagian ulama kata bulan Lailatul Qadar itu pada sepanjang bulan puasa ni boleh berada pada 1 Ramadan, 5 Ramadan, 10 Ramadan, tapi kebanyakannya kata 10 Ramadan yang terakhir. Nak bagi kita semangat. Nak suruh kita ni datang dekat Surau Jamaliah. Untung Surau Jamaliah ya tuan-tuan. Tuan-tuan dapat makanan rohani. Bukan makanan nama tu rohani, tak ada makanan rohani. Dapat qiyamul lail. Dapat qiyamul lail bersama-sama. Dan selain daripada itu tuan-tuan dapat makanan jasmani. Makanan sahur pun itu. Kan? Patutlah tadi masa balik tadi, sahur tadi, ayah saya tak nak makan. Bopoy dah makan tuan-tuan. Untung suara saya patutlah tak nak makan. Ayam nasi ayam tak nak makan. Tuan-tuan bayangkanlah, nasi ayam tak nak makan, betapa sedap dia makan dekat Surau Jamaliah ni. Tak nak ni. Dapat makan. Itu program yang kita ada pada bulan puasa ni tuan-tuan. Jadi alhamdulillah. Jadi kita kena rebut. Peluang ini tidak datang pada setiap hari. Cubalah kita 10 hari ini kita tanamkan azam. Untuk kita hidupkan malam kita ini dengan qiyamul lail. Itu kan sebab Nabi SAW mengkhususkan qiyamul lail ini lebih lagi. Bukan hanya pada bulan Ramadan, bukan hanya pada 10 malam yang terakhir, tetapi dilebihkan lagi, diambilkan Nabi mengambil berat lebih tentang qiyamul lail ni pada 10 malam terakhir. Sabda Nabi Muhammad SAW lagi, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban kharaja min zunubihi kayawmi waladathu ummuhu. Barang siapa yang bangun malam pada bulan Ramadan, siapa yang menghidupkan Ramadan, malam Ramadan, iman dan wahtisaban, dalam keadaan beriman,
Ada ke orang yang bangun dia tak beriman, tuan? Orang yang menghidupkan malam, orang yang menghidupkan malam Ramadan ni tapi dia tidak beriman. Okay, tak ada, tuan. Orang bangun malam ni bukan satu benda, bukan satu benda yang senang, susah. Wahtisaban, mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kharaja min zunubihi kayawma waladathu ummuhu. Nescaya akan keluarlah dosa-dosanya seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Itulah yang kita nak rebut. Kita dah sampai ke fasa yang ketiga, iaitu awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah. Pertamanya rahmat, yang pertengahannya adalah maghfirah, keampunan. Dah lepas dah dua tu, kita nak yang ketiga, tuan-tuan. Al-'itqu minan nar, pelepasan daripada neraka. Okay? Tuan-tuan bayanglah, kalaulah kita tahu tempat kita ini berada di neraka, agak-agak apakah kita punya ibadah kita? Macam mana agak-agaknya ibadah kita? Adakah kita akan sambil lewat? Adakah kita akan buat sekadarnya sahaja? Jadi kita ni lebih lagi perlu untuk menguatkan kita punya azam kita. Tapi tuan-tuan, benda ni kita tak boleh nak kata apa, nak kata sangat pun tak boleh. Sebab orang yang ini kita cerita tentang orang kafir, tuan-tuan. Orang kafir bila direkodkan di dalam Al-Quran, bila dimasuk ke dalam neraka nanti, jangan kata apa. Apa yang dia mahukan? Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kembalikanlah kami ke dalam dunia, kembalikanlah kami ke alam dunia. Farji'na na'mal salihan. Kenapa dia nak balik? Sebab dia nak beramal soleh. Itu sahaja. Dia nak beramal soleh. Okay, dia nak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, itulah dia punya cita-cita dia. Inna muqinun, semuanya kami telah yakin. Orang kafir ni, dia apa? Boleh ke sebut kafir sini, tuan-tuan? Kena apa? Orang non-Muslim. Dia orang kafir, tuan-tuan, bila dia sampai dah masuk neraka, dia dah nampak dah azab tu berada di hadapan mereka. Mereka mencita-citakan untuk kembali ke dalam alam dunia untuk apa? Untuk beramal soleh. Akan tetapi, tuan-tuan, andailah diberikan peluang yang sama, diberikanlah mereka peluang untuk kembali ke dalam syurga, nescaya mereka akan beribadah. Betul tak, tuan-tuan? Dan selepas itu mereka akan kembali ke ingkar. Sebab apa? Itulah kita ni fitrah, tuan-tuan. Memang saya janji saya takkan buat lagi. Itulah ayat biasa, tuan-tuan. Saya janji saya tak buat lagi. Tak buat, tuan-tuan. Mula-mula tak buat, betul tak? Mula-mula kita tak buat. Tapi dah lama-lama agak-agak apa yang jadi? Kita akan buat juga, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita manusia. Okay? Jadi fitrah itu Allah Subhanahu Wa Taala berikan ke dalam diri kita. Kita ada nafsu. Okay? Jadi kita suruhlah macam mana sekalipun, buatlah ini, buat tak, tuan-tuan? Buat. Akan tetapi lama-kelamaan benda itu akan lemah dan kita akan sedikit demi sedikit beransur belakang. Jadi sebab itu kita diperingatkan. Jadi kena peringatkan. Kharajtu ma'a Umar bin Khattab lailatan min Ramadan ila al-masjid. Fa idza an-nas awza'un mutafarriqun yusalli rajulun li nafsihi wa yusalli rajulun li salati al-rahat. Okey. Diriwayatkan oleh Nasa'i, pada satu malam, pada bulan dalam Ramadan, saya keluar ke masjid bersama Umar bin Al-Khattab. Kelihatan orang ramai berpecah-pecah. Seorang lelaki solat sendiri dan seorang lagi lalu diikuti oleh satu jemaah. Okey, tuan. Pada satu malam, ini macam mana Nabi Sayyidina Umar dia mengatakan bahawa pada zaman mana dia keluar pada satu malam. Okey, dia tengok
orang solat secara sendiri-sendiri. Solat tarawih lah ni. Ini solat tarawih. Ini solat sendiri-sendiri. Jadi apa Sayyidina Umar lihat? Lebih baik dia pun mengumpulkan orang ramai untuk apa? Solat berjemaah. Solat tarawih secara berjemaah. Okey? Tuan. Pada zaman Sayyidina Umar itu menjadi satu isu yang hangat. Kenapa Sayyidina Umar melakukan apa yang tidak disuruh, yang tidak dibuat oleh Nabi SAW, iaitu solat tarawih secara berjemaah. Jadi itu ijtihad Sayyidina Umar. Sayyidina Umar merasakan bahawa ada keperluan. Kalau kita tak buatlah program Qiyamul Lail dekat Surau Jamaliyah ni, saya tak ada orang Qiyamul Lail. Okey, ataupun payah kita nak galakkan orang untuk solat Qiyamul Lail. Jadi Sayyidina Umar pun buat benda yang sama. Kita pun ikut Sayyidina Umar, kita programkan. Okey, kita khususkan satu masa selepas Isyak untuk solat tarawih. Kita programkan pukul 4 dekat Surau Jamaliyah, kita buat Qiyamul Lail. Okey, jadi sama dengan apa yang kita buat dengan Sayyidina Umar ni, tuan-tuan. Okey. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad adhallakum syahrun azimun mubarak, syahrun fihi lailatun khairun min alf syahr. Okey. Syahrun ja'alallahu siyamahu fardhah wa qiyama lailihi tatawwu'an. Okey, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian telah dinaungi oleh bulan yang mulia dan berkat. Okey, bulan yang terdapat padanya satu malam yang lebih baik daripada 1000 malam, iaitu malam Lailatul Qadar. Okey, bulan yang Allah Taala jadikan padanya puasa adalah wajib. Okey, pahala puasa kita diganda-gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bangun pada malamnya adalah sunat. Jadi kita kena rebut. Apa dia? Pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan kepada kita dalam bulan puasa ini. Okey. Iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu syurga. Wa ghulqat abwabun nar, dikunci pintu-pintu neraka. Wa suffidat syayatin, dan dirantai syaitan. Okey. Jadi bila bulan puasa inilah masanya untuk kita beramal, sebab pintu neraka ditutup. Okey, dan semua pintu syurga dibuka dan dirantai syaitan. Ada perbahasan tuan-tuan antara syaitan. Kenapa, adakah betul dia dirantai? Okey, ada yang kata syaitan dia dirantai, tetapi iblis tidak dirantai. Iza kana awwalu lailatin min syahr Ramadan futihat abwabul jinan. Sama juga. Ini dibuka pintu syurga. Walam yughlaq minha babun wahidun asy-syahru kullu. Okey, semua pintu syurga itu dibuka. Maksudnya apa? Allah Subhanahu Wa Taala mengalu-alukan syurga ini untuk mencari dia punya member dia. Orang yang masuk dalam pintu sorakah, siapa dia? Okey, syurga melihat kita. Siapa yang nak masuk ke dalam aku ni? Masuk ke dalam syurga aku ni. Syurga yang khas untuk orang yang bersedekah. Okey, siapa yang nak masuk ke dalam pintu-pintu syurga orang yang kuat untuk berqiyamul lail ni? Ada pintu syurga yang tertentu khas untuk orang yang qiyamul lail. Ada pintu-pintu syurga yang khas untuk orang berpuasa. Okey, orang yang berpuasa dengan sebenar-benarnya, imanan wa ihtisaban. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban. Okey, siapa yang nak masuk syurga dengan pintu orang yang beristighfar ni? Okey,
Jadi tuan-tuan jangan pilih, tuan-tuan kuih semua. Sebab orang lomba ni semua orang kuih-kuih. Okey. Jadi tuan-tuan, bulan puasa ini kita jadikanlah dia sebagai satu pesta. Satu pesta untuk kita beribadah. Kita jadikan dia sebagai kita nak menjadikan bulan puasa kita ni tahun ini ni lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Kalau tahun-tahun yang sebelumnya kita dapat, alhamdulillah, kita dapat mengkhatamkan Al-Quran 30 juzuk, kan? Azam untuk 10 terakhir ni kita cuba untuk khatam 2 kali. Okay? Kalau tahun lepas kita dapatlah qiyam di rumah, kita qiyam di rumah. Tahun ni kita letakkan kita punya azam kita untuk kita qiyam pula di surau. Okey, kita nak cuba lebih lagi daripada berbanding bulan-bulan yang sebelum ini. Tak lain tak bukan tuan-tuan, bukanlah kerana ada sahur dekat surau Jabaliyah, kan? Saya tak tahu sahur apa bagi tadi. Kan? Bukanlah kerana sahur itu, tetapi kita nak imanan wahtisaban. Imanan wahtisaban ni tuan-tuan, Allah Ta'ala tak jentik hati semua orang. Okay? Hanya insan-insan yang terpilih sahaja, insan-insan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bangunkan dia pada malam itu, yang akan dapat menerima apa? Anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? Jadi tuan-tuan, kalau malam-malam 10 akhir Ramadan ni, kalau nampak pokok sujud, WhatsApp dalam kita punya grup surau gitu. Biar kita ramai-ramai datang surau sini. Solat tahajud sama-sama. Okey. Jangan hari ni nampak mesej dalam grup, nampak solat ni pokok sujud, esok nampak air boku, dah hari-hari lah jatuh pada orang. Okey. Jadi sama-sama lah kita. Kita dah sampai 10 akhir Ramadan ini. Kita kuatkan kita punya iman, kita kuatkan kita punya keazaman kita. Pasang alam tu banyak-banyak, kan? Kalau susah nak bangun tu, orang dulu tuan-tuan, saya dengar lah, orang ni dia nak bangun subuh awal ni, nak solat tahajud ni, dia tidur atas buah kelapa. Biar dia jatuh tu, bila tersonggok tu tuan-tuan, dia tidur. Kau jatuh bola terbangun dia. Itu saya tak tahu lah, ada kau orang bau buat macam tu tuan-tuan. Tapi apa cara sekalipun, tuan-tuan buat lah. Pada 10 malam yang terakhir ni, kita buat luar daripada kebiasaan. Kalau kebiasaan kita sebelum ini selesa, kita buatlah sedikit tidak selesa, tapi janganlah membahaya kau tuan-tuan. Ada yang tidur atas kotak ais kau, jangan. Kita buatlah satu benda yang menyebabkan kita tidaklah berapa selesa, yang memudahkan kita untuk bangun malam. Sebab kita nakkan pahala tu. Kita tak ada benda lain tuan-tuan. Tak ada guru-guru yang mursyid, guru-guru yang murabbi. Mereka ni tidak solat malam, tak ada. Maka semua guru-guru yang bertaraf mursyid, yang hati dia ini, yang Nabi kata ittaqu firasatal mu'min, berjaga-jagalah dengan firasat orang mukmin. Firasat orang mukmin ini betul. Kita kau ni balik ni, ada orang nak datang ni, betul ada orang nak datang. Itu firasat orang mukmin. Tak ada orang yang firasat orang mukmin yang baik ni, tak ada yang tidak solat tahajud.
Okey. Bahkan dalam kitab Ayyuhal Walad yang kita baca tu tuan, ada satu bab yang menceritakan tentang kelebihan orang yang solat tahajud. Okey. Orang yang solat tahajud ini doa dia makbul. Okey. Cuma saya tak bawa tajuk tu tuan sebab saya solat. Sebab kita ni bukan ahli qiyam. Jadi saya skip soalan tu, saya skip tajuk tu. Okey, sebab tuan-tuan lebih layak bawa tajuk tu daripada saya. Tapi yang nak disampaikan dia tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kelebihan kepada orang yang solat qiyam ni dan tidak diberikan kepada orang lain. Rezeki dia akan jadi dari luar. Allah dia senang buat kerja apa, Allah pun mudahkan. Okay, kita tengok dia ni biasa sahaja, tetapi bila dia berdoa, bila dia sebut sesuatu, mulut dia terpasin. Itu tanda-tanda orang yang solat qiyam. Okay. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita cubalah untuk 10 hari terakhir ni saya nak kempen lah. Nak kempen kan. Kita sama-sama lah kita memeriahkan surau kita ni. Okay? Kalau di luar negara sana, di Mesir, di Jordan, 10 malam terakhir ni macam meraya. Mereka tak tidur. Okay? Lepas solat tarawih tu habis dalam lebih kurang lebih kita lah, macam kita lah, lebih kurang pukul 10. Dia orang tak tidur tuan. Dia orang melilau dekat tepi jalan tu kan. Okey. Sebab apa? Sebab nak tunggu solat qiyam. Okey. Walaupun sebenarnya dia orang tu malas nak tidur. Kan? Sebab sahur pukul 2. Okey. Ada 4 jam lagi, ada 3-4 jam lagi. Jadi dia orang tak tidur, termasuk rahsia tak tidur. Kan? Kalau tuan-tuan pergi ke Pokan Rombau lah, lebih kurang lah. Di sini ke Pokan Rombau penuh dengan orang. Orang minum lah, orang pergi masjid lah dan sebagainya. Bila sampai 27 Ramadan macam merayau. Memang betul macam raya tuan-tuan. Saya tak tipu. Kalau tuan-tuan pergi kat mana kat negara Arab ni, 27 Ramadan itu penuh. Penuh. Kadang di sembahyang Jumaat ke apa ni? Yang subuh tu kan. Dia orang qiyam. Penuh surau-surau dan juga masjid-masjid mereka dengan orang yang nak berqiyamul lail. Jadi insya-Allah kita jadikan Rombau macam tu. Okey. Kenapa tiba Rombau 27 Ramadan penuh surau ni? Ada brief ke? Tak ada. Tak ada brief dah. Okey. Kita nak mengambil, nak mengaut habuan akhirat ini, pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan untuk kita. Okay, jadi insya-Allah tuan-tuan, kita mohon kepada Allah sekali lagi kekuatan, okay, untuk kita mengharungi 10 malam yang terakhir ini. Semoga kita ni dapat pelepasan daripada api neraka. Kalau kita tahulah tempat kita ni adalah di neraka, agak-agak kita punya pengharapan dan juga momentum kita untuk beribadah tu mestilah lebih lagi. Jadi wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa qiyamana wa khushu'ana tammah wa ighfir lana dhunubana 'ammah wa la tu'azzibna yawmal qiyamati innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rzuqna al-qiyam lailatul qadri bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.